Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rosli HM hari ini ingin berkongsi sedikit maklumat mengenai apakah keperluan pokok mangga harum manis selepas kita lakukan aruhan penggalak bunga dengan menggunakan Pablobutrozol atau PBZ. Sebelum pokok mangga harum manis berbunga, antara perkara-perkara yang perlu kita lakukan ialah: pertama, lakukan racun pembasmian serangga terutamanya koya. Contoh racun kita boleh guna 505 campur malation dan campur white oil. Kedua, lakukan semburan baja folia yang tinggi unsur fosforus dan potasium, contoh seperti Foxin A, Super Agro dan lain-lain. Ketiga, racun pembasmian penyakit kulat, contoh racun kulat seperti Antracol, Mancozeb, Cuprohydroside dan lain-lain. Semasa pokok mangga harum manis mengeluarkan taji bunga atau taji ayam, semburan racun pembasmian serangga terutama kutu trik pula perlu dilakukan. Contoh racun kita boleh guna 505 campur dengan malation. Boleh juga campur dengan racun kulat untuk mencegah penyakit kulat. Seterusnya, apabila pokok mangga harum manis berbunga, antara perkara-perkara yang perlu dilakukan ialah: pertama, lakukan siraman air selepas pokok mangga harum manis telah mengeluarkan bunga kira-kira 70% jika ia berbunga di musim kemarau. Kedua, lakukan semburan racun kawalan serangga. Seeloknya kita menggunakan racun-racun yang berasaskan air ataupun berasaskan minyak, tetapi ia tidak berapa kuat untuk mengelakkan ejen pendebungaan seperti lebah dan lain-lain turut terbunuh. Contoh racun seperti Akusu, Confido, Priviton, Nexus dan lain-lain racun yang mengandungi kandungan pewaris aktif adalah imidacloprid. Ketiga, melakukan semburan racun untuk membunuh serangga mengikut jenis serangga yang menyerang bunga mangga harum manis. Contohnya, pertama, kesing atau pianggang. Kita boleh guna racun seperti Alika, micin dan lain-lain. Kedua, ulat. Kita boleh gunakan racun seperti Akosu, Agrimating, Cyper dan lain-lain. Ketiga, lelompat daun. Kita boleh gunakan racun seperti Neoprit dan lain-lain. Keempat, kutu trip. Kita boleh guna racun 505 campur malation. Selanjutnya, semburan racun untuk mencegah penyakit kulat pada bunga juga perlu dilakukan. Contoh racun seperti Awista, Amista, Dinazo, Antracol, Mancozeb dan lain-lain racun kulat. Di samping itu, semburan hormon penggalak putih buah atau pencegah keguguran putih buah juga perlu dilakukan. Contoh hormon seperti Atoto, Planfit dan lain-lain. Sementara itu, semasa putih buah telah lekat, semburan baja folia yang mengandungi unsur kalsium dan boron perlu dilakukan. Contoh baja folia seperti Biomin, Carboron, Super Agro dan lain-lain. Akhir sekali, apabila putih buah mencapai saiz 16 cm atau sebesar telur ayam, ia perlu dibalut. Kekerapan meracun bunga mangga harum manis bergantung kepada beberapa kategori.
Contohnya, pertama, racun kawalan serangga. Kita sebolehnya tidak perlu meracun terlalu kerap bunga mangga harum manis, terutamanya semasa ia berbunga, semasa bunganya sedang kembang, kerana kita tidak mahu ejen pendebungaan seperti lebah turut terbunuh. Bagaimanapun, jika kawasan kebun harum manis berada pada persekitaran yang diancam serangga, contohnya seperti berada di kawasan sawah padi, kebun getah dan lain-lain kawasan yang ancaman serangga terlalu banyak, kita perlu meracun dengan lebih kerap. Contohnya, masa yang kita ambil di antara 5 hari ke 14 hari sekali mengikut tahap ancaman serangga. Kedua, racun pembunuh serangga. Jika bunga mangga harum manis diserang oleh serangga pada tahap yang serius, ia perlu diracun dengan lebih kerap sehingga terhapusnya semua serangga. Contohnya, kita meracun 3 hari hingga 5 hari sekali mengikut tahap ancaman serangga. Ketiga, racun kulat. Kekerapan meracun kulat adalah bergantung kepada musim, sama ada musim hujan atau musim kemarau. Jika musim hujan, kita perlu meracun dengan racun kulat seperti Awista, Amista dan lain-lain racun kulat selepas hari hujan. Jika musim kemarau, semburan racun kulat boleh dilakukan dalam tempoh 7 hingga 14 hari sekali mengikut tahap ancaman penyakit kulat. Semburan racun tidak merosakkan bunga jika ia disukat dengan tepat. Meracun di awal pagi atau di lewat petang. Apa yang penting sekali ialah pokok perlu disiram dengan air jika musim panas dan kering yang melampau. Dengan adanya air, panas cahaya matahari atau panas racun tidak boleh mengeringkan bunga. Ejen pendebungaan jika ada yang mati kerana diracun boleh diganti dengan kaedah tangkap lalat dan dibawa ke kebun untuk mengawini bunga. Pokok mangga harum manis. Dalam video ini berusia 7 tahun dan jumlah keseluruhannya dalam lot A ini ialah 78 pokok. Ia ditanam dengan jarak 15 kaki dan kebanyakan pokok ini adalah berasal dari peranti mangga gajah. Tanah asal kawasan ini adalah tanah bekas sawah padi dan ia ditambak dengan tanah berbatu lada. Oleh itu, pokok mangga harum manis di kawasan ini amat mudah untuk berbunga. Pokok di lot ini ada yang telah berbunga di awal bulan November. Bagaimanapun, bunganya mudah kering dan pokoknya mudah untuk mati jika ia tidak disiram dengan air di musim kemarau yang melampau. Buah-buah mangga harum manis di kawasan ini adalah bersaiz besar. Bagaimanapun, ia mudah terkena penyakit lembek di pangkal bawah buah. Atas sebab itu, bila tibanya musim hujan, ranting-ranting yang tidak berbuah, selalunya kita akan lakukan pangkasan. Boleh rujuk video-video saya yang lepas dalam YouTube untuk mendapatkan maklumat-maklumat mengenai mangga harum manis. Sekian dulu untuk kali ini. Bertemu lagi kita di masa akan datang. Saya Rosli HM. Sekian, terima kasih.